Hai, selamat pagi dan salam sejahtera murid-murid. Apa kabar? Cikgu harap kamu masih bersemangat untuk membuat latihan yang cikgu berikan. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang kata kerja aktif dan kata kerja pasif di dalam ayat aktif dan juga ayat pasif. Apa itu ayat aktif? Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi subjek di bahagian hadapan dan objek di bahagian belakang ayat. Sebelum itu, cikgu harap murid-murid masih ingat apakah yang dinamakan dengan subjek dan objek. Subjek itu ialah merujuk kepada siapa, manakala objek pula ialah apa. Dalam ayat aktif, kata kerja yang digunakan mengandungi imbuhan awalan me seperti menanam, membeli dan menghadiri. Mari kita lihat contoh ayat ini. Ibu menanam pokok bunga. Ayat ini ialah ayat aktif kerana subjek berada di hadapan iaitu ibu, manakala objek berada di belakang iaitu pokok bunga. Cuba lihat ayat ini sekali lagi. Ibu menanam pokok bunga. Ayat ini menggunakan imbuhan me selepas subjek. Oleh itu, kata kerja yang digunakan ialah kata kerja aktif. Oleh itu, ayat ini dinamakan ayat aktif. Untuk memudahkan murid-murid mengenal pasti sama ada ayat itu ialah ayat aktif ataupun ayat pasif, ini merupakan formula ayat aktif, di mana satu membawa maksud subjek diikuti dengan kata kerja dan diakhiri dengan objek. Bagi tahap 1, murid-murid hanya perlu mengingat formula 1, 2 dan 3. Manakala untuk tahap yang lebih tinggi, murid-murid boleh menggunakan formula 1, 2, 3, 4, di mana 4 itu bermaksud keterangan. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh yang terdapat di sini. Ayat yang pertama, Siti memasak nasi goreng. Satu membawa maksud subjek, dua membawa maksud kata kerja ataupun frasa kerja, tiga bermaksud objek. Oleh kerana susunan kata dimulai dengan satu, kemudian diikuti dengan nombor 2 dan ketiga, maka ayat ini dinamakan ayat aktif. Kita juga dapat mengenal pasti melalui imbuhan yang digunakan di dalam ayat ini. Ayat yang kedua juga merupakan ayat aktif kerana susunan kata dimulai dengan subjek, diikuti dengan kata kerja yang mengandungi imbuhan me atau ber dan diakhiri dengan objek. Seterusnya kita lihat apakah itu ayat pasif. Ayat pasif bermaksud objek di hadapan manakala subjek di belakang. Dia terbalik dengan ayat aktif tadi. Kata kerja yang digunakan pula ialah dimulai dengan di. Contohnya, dilipat, dimasak dan sebagainya. Sekarang mari kita lihat contoh ayat pasif. Objek ialah pokok bunga, manakala subjek ialah ibu. Jika kamu lihat ayat ini, pokok bunga di hadapan iaitu objek di hadapan manakala subjek pula berada di belakang ayat. Mari kita perhatikan dan lihat semula ayat ini. Pokok bunga ditanam oleh ibu. Kenapa ayat ini menggunakan imbuhan di dan bukannya me? Ini kerana objek itu berada di hadapan, manakala subjek pula berada di belakang. Kalau ayat ini menggunakan imbuhan me, pokok bunga menanam ibu, ayat ini sudah membawa maksud yang lain. Oleh itu, imbuhan ditanam adalah lebih tepat.
Sekarang kita lihat formula ayat pasif. Jika tadi formula ayat aktif ialah 1, 2, 3 di mana subjek berada di hadapan diikuti dengan kata kerja dan diakhiri dengan objek. Bagi ayat pasif pula, formulanya adalah 3, 2, 1 di mana objek berada di hadapan diikuti dengan kata kerja diakhiri dengan subjek. Mari kita lihat contoh ayat pasif. Kain sutera itu dicuci oleh Ibu Siti. Dalam ayat ini, objek berada di hadapan. Objek di sini ialah kain sutera, manakala subjek atau orang berada di belakang. Ayat ini juga mengandungi kata kerja pasif iaitu dicuci oleh. Maka ayat ini dikatakan ayat pasif. Ayat yang kedua, mata pelajaran Bahasa Melayu diajar oleh Cikgu Afzan. Mata pelajaran Bahasa Melayu merupakan objek, manakala subjek ialah Cikgu Afzan. Imbuhan yang digunakan juga ialah di. Oleh itu, ayat ini merupakan ayat pasif. Baiklah, cikgu harap kamu faham dengan penerangan yang cikgu berikan tadi. Untuk menguji kefahaman kamu, mari kita sama-sama menjawab soalan ini. Kamu diarahkan untuk mengisi tempat kosong dengan kata kerja aktif dan juga kata kerja pasif. Soalan yang pertama, pakaian kotor itu dicuci atau mencuci emak? Cuba kamu lihat di dalam ayat ini, yang mana satukah subjek dan yang mana satukah objek? Ya, pakaian kotor merupakan objek, manakala emak pula merupakan subjek. Oleh kerana objek berada di hadapan, maka ayat ini menggunakan kata kerja pasif. Oleh itu, jawapannya ialah pakaian kotor itu dicuci emak. Soalan yang kedua, ayah ditebang menebang pokok durian di belakang rumah. Ayah ialah subjek, manakala pokok durian ialah objek. Oleh kerana subjek berada di hadapan, maka jawapannya ialah menebang. Ayah menebang pokok durian di belakang rumah. Soalan yang ketiga, sampah sarap itu ditanam oleh kami. Subjek di sini ialah kami. Oleh kerana subjek berada di belakang, maka kata kerja yang sesuai ialah ditanam. Sampah sarap itu ditanam oleh kami. Soalan nombor 4, Serin disiram sayur-sayuran di belakang rumah. Serin merupakan subjek, manakala sayur-sayuran merupakan objek. Oleh kerana subjek berada di hadapan, maka ayat ini menggunakan kata kerja aktif. Jawapannya ialah Serin menyiram sayur-sayuran di belakang rumah. Okey murid-murid, cikgu harap kamu faham dengan penerangan dan juga latihan yang kita buat bersama-sama. Sekiranya kamu tidak faham, kamu boleh ulang semula video ini ataupun kamu boleh bertanya kepada cikgu. Jangan lupa untuk siapkan latihan quiz yang cikgu telah masukkan di dalam Google Classroom dan hantar tugasan anda sebelum tarikh yang dinyatakan. Baiklah murid-murid, jadilah seperti semut yang bersemangat dan rajin berusaha. Semoga berjumpa lagi di dalam kelas YouTube Cikgu Afzan. Bye. Sebagai tanda sokongan, jangan lupa subscribe dan like video.